Baik, muka surat 65 ni tuan-tuan. Ataupun kalau mungkin saya lupa, tuan-tuan tolong ingatkanlah. Kita bicara tentang perjalanan zikir hati. Saya yakin tuan-tuan sedia maklum dan masih ingat lagi, zikir ni dibahagikan kepada dua. Satu zikrul lisan, yang kedua zikrul qalbi. Zikir dibahagi, tuan-tuan, pembahagian zikir ni sebenarnya dia banyak. Dia banyak kategori. Kalau saya nak sebut sikit pada tuan-tuan supaya ingatkan apa yang sudah kita sedia faham. Dalam sebuah kitab tu, zikir dibahagikan kepada 4. Kitab Haqaiq An-Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa. Yang pertama dibahagikan dinamakan zikir jahar dengan zikir sir. Zikir jahar ialah zikir yang kita baca kuat. Sebagaimana imam kita tadi, dia pimpin kita zikir dalam keadaan kuat. Kita dengar suara dia, kita pun zikir. Orang sebelah pun dengar, kita pun dengar suara orang sebelah. Tu zikir kuat. Kalau kita duduk kat rumah seorang-seorang pun tuan-tuan, kita boleh zikir kuat. Zikir kuat tu maknanya kita dengar suara kita satu persatu, kalimah-kalimah zikir. Yang kedua dinamakan zikrul sir. Zikir yang kita baca perlahan. Kita baca tu, kita sendiri saja yang dengar. Macam solat lah tuan-tuan. Solat ni dibahagi 2. Solat zuhur dengan asar, ia dinamakan sir. Bacaannya perlahan. Kita saja yang dengar. Kalau solat subuh, maghrib, isyak, ni solat jahar. Kita dengar imam baca. Itu yang pertama. Kategori yang kedua dinamakan zikir bersendirian ataupun zikir berjemaah. Zikir berjemaah. Boleh tak kita zikir seorang-seorang? Boleh. Kalau kita zikir macam tadi, secara berjemaah, imam pimpin kita, pun boleh. Yang ketiganya, tuan-tuan sekalian, kategori yang ketiga ialah zikir yang kita baca dengan lisan ataupun dengan qalb, dengan hati. Tapi saya fokus di sini lisan dan hati. Tapi dalam kitab tu pembahagian yang ketiga lisan dan hati. Kita boleh zikir dengan lisan, subhanallah, subhanallah. Kita juga boleh zikir dengan hati kita. Yang hanya kita sahaja yang tahu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya zikrul mutlaq dengan zikrul muqayyad. Zikrul mutlaq, zikir secara umum. Tidak ditetapkan mana dulu kita nak zikir, berapa bilangan kita nak zikir, waktu bila kita nak zikir, kita boleh zikir bila-bila masa. Itu dinamakan zikir mutlak. Lepas ada orang tanya kita, kenapa ada orang ni zikir sampai 100,000? Itu maknanya zikrul mutlak. Ada ayat Quran, kalau kita bahas, banyaklah tuan-tuan. Allah sebut dalam satu ayat Quran, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha zikran kathira. Wahai orang beriman, hendaklah kau berzikir pada Allah. Zikran kathira, sebanyak-banyaknya. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak zikir berapa? Setakat ni berapa banyak zikir setakat ni? 100,000 ada? Subhanallah 100,000. Alhamdulillah 100,000. Allah Akbar 100,000. La hawla wa la quwwata illa 100,000. Kalau nak 10,000, terpulang pada tuan-tuan. Kenapa tu dinamakan zikrul mutlaq? Zikir secara umum. Tidak ditentukan masa, tidak ditentukan tempat, tidak ditentukan bilangan, tidak ditentukan nak baca yang mana. Tuan-tuan pilih sendiri. Ayat tadilah. Ada juga dinamakan zikir muqayyad. Zikir muqayyad ni ialah zikir yang ditentukan masanya, bilangannya, tempatnya. Contoh tadi, selepas solat, kita baca zikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kita tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Zikir ni namanya muqayyad. Sebab apa? Ianya ditentukan bacanya selepas solat. Berapa nak baca? Bilangannya ditentukan. Rajin tak kat mana pun tuan-tuan sekalian, kena baca 33 juga. Yang mana? Kadang-kadang, saya hari ni semangat sikit Ustaz. Boleh baca 333. Yang tu di luar. Selepas daripada itu boleh. Tapi semasa lepas solat yang tadi, itu yang muqayyad. Contoh antara zikir dikatakan, nak makan ada zikir. Apa zikir dia? Bismillah. Bila baca dia? Masa nak makan lah. Nak tidur, ada zikir dia. Nak keluar rumah, ada zikir dia. Nak masuk masjid, ada bacaan dia. Yang ni namanya zikrul muqayyad. Zikir yang telah ditentukan masa, tempat dan berapa bilangan. Itu dari segi 4 perbahasan. Ada juga dinamakan zikir dibahagi 2, tapi 2 tu dari sudut mana? Zikir umum, zikir khusus. Zikir umum, zikir khusus. Ada juga dibahagikan kepada 2 juga. Dinamakan zikir hasanat. Apa makna zikir hasanat?
Kalau kita baca zikir tersebut, Allah bagi pahala. Ya. Ada dinamakan juga zikir al-qurubat. Zikir yang kita baca tu bukan setakat dapat pahala, tapi hati kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Itu zikir khusus. Lepas tu orang-orang lama dulu tuan-tuan dia sanggup pergi jumpa tok-tok guru, dia sanggup pergi jumpa aulia-aulia Allah. Dia minta zikir khusus untuk dia beramal. Contoh salah satu zikir khusus ialah Ma'thurah. Ma'thurah ni tuan-tuan sekalian itu zikir khusus. Ada lagi Wirdul Latif, Hizbun Nasri, Hizib Bahar. Ni zikir-zikir ni kita terima khusus dengan guru kita, maka dia akan bagi tahu bacanya sekian-sekian, waktunya sekian-sekian, bilangannya sekian-sekian. Maka tu zikir khusus yang dia bukan sekadar dapat pahala, tetapi dia mendekatkan jiwa dan hati kita makin hari makin dekat dengan Allah. Itulah baik. Baik, cuma di sini tuan-tuan saya nak bicara pada tuan-tuan. Zikir ada dua, zikir lisan, zikir qalbu, zikir hati. Dan zikir hati ni, dia ada perjalanan dia. Tuan-tuan, tadi kita sama-sama zikir lisan, subhanallah, 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 subhanallah. Hati kita macam mana? Sama ada hati kita menterjemah apa yang kita baca, ataupun hati kita mengikuti kalimah yang sama dengan apa yang kita baca. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita juga turut sama. Ataupun la ilaha illallah, hati kita menterjemah tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Baik, bila mana kita baca begini tuan-tuan sekalian, ataupun kita hentikan lisan kita, kita hanya zikir dengan hati kita sahaja, maka dia akan bergerak perjalanan dia. Itulah secara umum supaya tuan-tuan dapat gambaran, walaupun sebelum ni kita dah bahaskan sedikit sebanyak, tuan-tuan supaya masih ingat lagi lah insya-Allah. Jadi buku surat 65 ni berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala daripada sudut membuat gambaran bagaimana bentuk perjalanan zikir. Maka zikir terbahagi kepada 4 bahagian dari bentuk perjalanan. Yang pertama, zikir dengan lisan sahaja. Ada orang ni dia zikir dengan lisan, dia zikir dengan lisan. Hati dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang lalai. Tapi walau bagaimanapun, tuan-tuan sekalian jangan berhenti berzikir. Kerana ada seorang tu, dia datang jumpa dengan ulama. Dia kata, apa pandangan kamu wahai ulama? Hati aku selalu lalai. Tapi lisan aku sentiasa berzikir. Maka dia kata, teruskan. Walaupun hati kamu lalai, sekurang-kurangnya ada salah satu anggota kamu yang ingat Allah. Walaupun hati kita nak ke mana, biarkanlah tuan-tuan sekalian. Tapi kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Supaya apa? Ada salah satu anggota kita ingat Allah. Tidak semua anggota kita lalai daripada Allah. Baik, yang kedua, bila mana kita zikir dengan lisan, kata Imam Ghazali, zikir dengan hati berserta lisan secara paksa. Kita zikir dengan lisan, dengan hati kita dan lisan, kita paksa hati kita. Kerana hati ni tuan-tuan sudah sedia faham, dalam bahasa Arab dinamakan qalbu. Qalbu ni ialah dia berbolak-balik, dia tidak tetap. Ada waktu dia ingat Allah dengan baik, ada waktu dia lupa Allah, langsung kadang-kadang dia lupa. Dalam solat, saya dengan tuan-tuan sampai sekarang kita masih apa? Masih apa ya? Berjuang ke apa? Dalam sembahyang kita masih berjuang nak jaga 2 rakaat aja tuan-tuan sekalian, bukan lama pun. Imam pun kadang-kadang baca surah muqaddam aja. Tapi kita, ya Allah, sekejap pergi sana, sekejap pergi sini. Hati kita. Kita duduk dalam rumah Allah, kita duduk dalam solat. Kenapa jadi begitu? Kerana itulah qalbu. Dia berbolak-balik. Kejap dia ingat Allah, kejap dia lupa Allah. Ya, kejap dia ingat Allah, kejap dia lupa. Kejap-kejap kadang-kadang langsung dia lupa Allah. Bila? Dalam solat. Sampai tahap mana? Sampai tahap rakaat pun lupa. Tuan-tuan pernah lupa rakaat? Pernah lah ya? Sama lah kita tuan-tuan. Lupa rakaat. Padahal berapa rakaat? 3 je pun. Ya. Yang 2 je pun. Tuan-tuan pernah lupa? Tuan-tuan ada anak 2 orang. Pernah lupa? Orang tanya, Tuan Haji ada anak berapa ya? Dia ada 2 je tuan-tuan. Saya pun tak tahulah. 2 ke 3. Ini memanglah tuan-tuan. Anak 2 orang pun boleh lupa. Ini ya. Jadi masalahnya imam tu lupa. Kita yang kat belakang ni lupa-lupa ingat. Nak tegur, takut imam dah betul. Tapi rasa imam dah lupa. Kita subhanallah. Subhanallah. Imam terus juga, kita pun ikut juga. Betul ya? Padahal kita yakin lah. Tu 2 rakaat. Tapi imam bangkit rakaat ketiga, ikut juga. Betul? Macam mana kita ni? Betul, tuan-tuan. Sama kita pun. Ini pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Allah. Bila masa beribadah pada Allah. Lepas tu kadang-kadang rasa malu juga kita tuan-tuan. Kalau yang macam orang muda-muda, lagi ni macam kita ni. Umur berapa agak-agak nak betul-betul khusyuk ni? Dah 60 dah kan? Ke dah lebih?
Dah lebih dah. Lepas bila agak-agak nak khusyuk, betul-betul nak khusyuk? Ada satu surau seperti belah pelangi, baru je. Tak ada, tuan-tuan gitu. Saya kata kita ni tuan-tuan, kadang-kadang malunya kita dengan Allah. Ya, dalam keadaan kita dah berumur, dah lama dah kita solat ni tuan-tuan. Agak-agak dah berapa tahun solat? 40. Dah 50 tahun solat. Umur 7 tahun lagi solat. Sampai sekarang ni, kenapa sepatutnya ada satu benda ni tuan-tuan, satu perbuatan. Dah 40 tahun, 50 tahun, 5 kali satu hari kita buat. Kalau kira-kira memang pakar lah ya. Ke masih terumbang-ambing terhegi-hegi lagi. Kita ni tuan-tuan. Malu kita dengan Allah. Ada seorang tu, Haji lah dia masa saya duduk mengajar tu, dia duduk main telefon. Saya tengok main telefon. Lepas tu masa saya cakap, dia duduk depan, dekat aja. Dia duduk main telefon tu. Dia pun tengok, dia main telefon. Okeylah tuan-tuan sekalian, takut-takut dia catat dengan telefon. Tapi nampak dia duduk WhatsApp. Tapi tuan nak itu orang catat kan, ada orang catat. Tapi kita nampak dia duduk sebab dia duduk dekat. Main telefon. Lepas tu dia senyum. Dia senyum. Kata, Haji, kalau dia pun tunggulah sekejap habis kuliah kan. Kemudian saya kata apa? Kita kena rasa malu. Dia pun tersentak. Dia kata, Ustaz, kenapa kita kena malu dengan Allah? Buat apa kita nak malu dengan Allah? Saya kata, yalah malulah kalau kita dengan umur yang ada ni masih tak khusyuk. Alah, tak perlu malu dengan Allah, dia kata. Dia cakap macam tu, tuan-tuan. Memang dia tak malulah sebab dia duduk main telefon. Tak adalah saja saya. Tak ada, tuan-tuan. Bahasa, yalah, betul juga dia cakap tu. Kenapa kita kena malu dengan Allah? Kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita minta ampunlah dengan Allah. Boleh jadi itu maksud dia. Tapi kadang-kadang dengan umur yang gini, tuan-tuan, nak jumpa Allah. Saya bawa satu contoh pada tuan-tuan. Kita solat 2 rakaat tapi tak khusyuk. Berapa minit sangat 2 rakaat? 5 minit. Kemudian lepas daripada solat, kita doa pada Allah nak masuk syurga selama-lama. Kadang-kadang rasa malu juga kita dengan Allah. Allah minta masa dengan kita 5 minit. Pun kita tak mampu nak bagi betul-betul kepada Allah. Kemudian lepas solat, minta syurga selama-lama. Agak-agak macam mana, tuan-tuan? Ada orang ni, kita suruh dia buat kerja 5 minit pun tak boleh, dia minta gaji selama-lama. Agak-agak macam mana orang ni? Ya. Kita minta 5 minit aja. Okey, you buat ni 5 minit. Dia buat 3 minit aja, tuan-tuan sekalian. Kemudian, lepas tu dia minta dengan kita, bila nak dapat ni? Habuan ni, gaji ni, upah ni. Berapa banyak nak? Selama-lama. Ni agak-agak orang ni, apa ni, tuan-tuan? Alah, tu. Yang tu sudah pasti. Hamba yang lemah tu dah pasti dah. Allah dah bagi tahu dalam Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia lemah. Tapi dalam keadaan lemah tu Allah bagi kita usaha dan ikhtiar. Salah satu usaha dan ikhtiar, paksa hati kita ingat Allah. Yang ni. Ada pernah paksa tak? Ambil tasbih, sebut subhanallah, paksa dia ikut. Subhanallah, subhanallah. Paksa dia ikut. Biar sampai satu tahap yang ketiga ni tuan-tuan ya. Nanti panjang sangat. Zikir dengan hati dibantu dengan lisan tanpa paksa. Akhirnya tuan-tuan, kata Imam Ghazali, kalau kita paksa dia, sampai satu masa dia sendiri akan berzikir. Kalau lisan tak zikir pun dia tak ada dah. Dia gini, kadang-kadang kalau kita zikir dengan hati ni, dia berhenti. Dia berhenti tuan-tuan, hati ni dia berhenti. Dia buat tak tahu. Kita pun sebut subhanallah. Dia pun subhanallah. Dia pun berhenti pula. Kita sebut subhanallah. Subhanallah. Cuba tuan-tuan. Ni kita paksa ni. Dia panggil riadah. Kalau bahasa ilmu tasawuf, riadah. Riadah ni ialah kita buat latihan. Riadah yang kita duk faham dekat itu bersukan. Riadah ni latihan kerohanian. Latih dia, paksa dia. Akan sampai satu tahap, kata Imam Ghazali, dia akan berzikir dengan sendiri, tetapi diikuti dengan lisan, masa tu tak perlu paksa lagi dah. Dia dah rasa seronok. Baik, yang keempat, menguasai zikir dalam hati dan menumpukannya. Akhir sekali tuan-tuan, zikir tu dah dikuasai dalam hati kita. Akhir sekali dia betul-betul fokus pada zikir. Kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia akan tetap dah. Dia tak akan berhenti. Bahkan dia tak akan berhenti sampai bila-bila. Kalau kita tidur pun, dia akan zikir. Kalau kita bercakap dengan orang pun, dia akan zikir. Tapi kata guru saya, di antara zikir hati yang paling mudah, yang paling ringan, Allah. Paling mudah, paling ringan. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh juga tapi dia agak berat bagi hati
untuk kita bertahan. Kalau Allah, 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 dia akan sentiasa sebut. Hatta kalau kita tidur pun dia akan duk zikir Allah, Allah. Sehingga sampai satu tahap tuan-tuan sekalian, kita akan dengar di telinga kita. Seolah-olah suara hati itu terkeluar sampai terdengar di telinga kita. Allah, Allah, Allah. Kita duduk tengah tidur. Atau kita duduk bercakap dengan orang, atau kita duduk makan. Kita makan tak ada masalah. Barulah kita faham bahawa rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun baginda tidur, baginda berzikir. Rupanya apa yang berzikirnya? Hati. Okey, terusnya di bawah ni tuan-tuan. Yang perenggan tu saya tak payah baca lah. Yang perenggan contoh, saya nak bawa contoh pada tuan-tuan. Zikir yang pertama daripada Qala Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, terjemahan pada muka surat 66. Wa'lam, ketahuilah, annahu, bahawa sesungguhnya qadin kasyafa li arbabil basair, telah disingkapkan kepada ahlul basair. Ahlul basair ni tuan-tuan, orang ni di kalangan kita ni tuan-tuan, mungkin Allah bagi izin kepada dia ataupun dengan sebab mujahadah dia melawan nafsu dia, mujahadah dia beribadah pada Allah, bangun malam dan sebagainya, dan hati dia tulus kepada Allah. Bahkan ada orang lagi kalau lebih baik, dia berada di bawah bimbingan murabbi mursyid, yang dia hidup paginya, siangnya, malamnya, tuan-tuan sekalian, dengan zikir pada Allah. Di samping dia belajar ilmu, dia buat kerja dia, maka dia sampai satu tahap, Allah buka mata hati dia. Dipanggil kasyaf. Itu dikatakan, qadin kasyafa li arbabil basair, ya sesungguhnya telah disingkap kepada ahli-ahli basir, orang-orang yang telah boleh mampu memandang dengan pandangan mata hati. Anna zikra, maka mereka telah mengatakan bahawa sesungguhnya zikir afdalul a'mal, seafdal amalan, seutama-utama amalan. Sebab tu kita pernah sebut bahawa kita solat tadi pun zikir. Surah Taha, ayat berapa? Ayat 14. Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aqimis salata li zikri. Aqimis salah, hendaklah kau dirikan solat. Apa tujuan solat itu? Li zikri, supaya kamu berzikir kepada aku. Tapi kalau kita terjemah bahasa Melayu, supaya kamu ingat. Ingat tu bahasa Melayunya, bahasa Arabnya ialah zikir. Zikir ni kita boleh terjemah dua, tuan-tuan. Bahasa umum lah, kalau nak mendetili tu, pecahan dia banyak. Apa makna zikir? Pertama, sebut. Yang kedua, ingat. Sebut. Apa yang nak disebut? Sebutlah subhanallah, alhamdulillah, sebut apa yang tuan-tuan nak sebut. Kemudian, apa makna zikir yang kedua? Ingat. Walaupun tak sebut dengan lisan, ingat di hati kita. Macam tuan-tuan bangun pagi-pagi, ingat apa? Terus ingat solat. Itu pun zikir. Ya. Kita tak sebut, pagi ni nak pergi solat ni. Ada sebut kat isteri tak ada tak? Mari kita pergi solat. Kita sebut tu, dan sebut dan ingat tu berkaitan dengan apa? Segala apa tu yang tuan-tuan sebut, yang tuan-tuan cakap, segala apa yang tuan-tuan ingat, yang perkara itu membawa ingatannya kepada Allah. Itulah zikir. Apatah lagi kalau tuan-tuan sebut Allah, Allah, itu langsunglah zikir. Boleh tuan-tuan sekalian, apa makna zikir? Ingat Allah. Apa makna zikir? Sebut segala berkaitan dengan Allah. Tuan-tuan ingat lagi tak, kalau takrif zikir, muka surat apa yang kita baca dulu ya? Ada dulu kita baca, ada takrif zikir. Muka surat 58 dulu. Kita dah baca. Saya ulang balik pada tuan-tuan supaya kita jangan faham, zikir ni ialah sekadar ambil tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Itu salah satu. Kalau Imam Ibn Athaillah, kalau tuan-tuan lihat sekejap muka surat 58 tu, saya baca lagi sekali, ini dah baca dah. Apa makna zikir? Beliau mengatakan, az-zikru huwa at-takhallus minal ghaflah wan nisyan. Zikir ni, kita bebaskan diri kita daripada lalai dan lupa. Bidawami huduril qalbi ma'allah. Dengan sentiasa hadirkan dalam hati kita ingatan kepada Allah. Kita bebaskan diri kita daripada lalai, kita bebaskan diri kita daripada lupa. Bagaimana cara dia? Dengan sentiasa hadirkan dalam hati kita ingatan kepada Allah. Itulah zikir. Itu satu maksud. Maksud yang kedua, ada juga ulama mengatakan tardidus bismillah bil qalbi wal lisan. Ulang-ulang nama Allah dengan hati dan lisan. Itu juga zikir. Sama ada kita nak ulang nama Allah, 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 ataupun kita gabung subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, gabung perkataan itu pun boleh, ataupun dengan lisan. Ataupun apa makna zikir? Tardidu sifatin min sifatihi. Kita duk sebut sifat-sifat Allah. Tuan-tuan, kita kena berhati-hati dengan Allah. Allah ni dia maha berkuasa. Dia boleh hidupkan kita dan dia boleh matikan kita bila-bila masa. Padahal kita nampak bercakap tu, tapi kita sebut sifat Allah.
kita dikira berzikir. Apa lagi? Kita sebut sifat kemurahan Allah. Alhamdulillah. Ni macam tuan-tuan, duduk tengah panah-panah, tiba-tiba hujan sampai banjir. La haula wala quwata illa billah. Ya, di Meru tu ada tenggelam kereta apa semua. La haula. Boleh bayang tak? Maknanya Allah ni tuan-tuan, dalam keadaan panah macam ni pun dia boleh buat hujan sampai banjir bila-bila masa. Tak rasa takut. Ni kita bercakap ni, pun dikira zikir. Padahal kita nampak biasa je. Duduk tengah bercakap. Maka maknanya apa ni tuan-tuan? Kita ni dah dekat sangat nak kiamat ni. Sebab tu ada orang kata, berpandangan lah pandangan tuan-tuan. Ada pihak-pihak yang buat kajian. Di Indonesia banyak buat kajian. Di sini pun ada buat kajian. Kita ni, tanda yang paling dekat. Tanda kecil, dah ada semua dah tuan-tuan. Tanda kecil ni ada semua dah. Kalau tuan-tuan baca kitab Peristiwa Akhir Zaman, yang disusun hadis-hadis, 40 hadis peristiwa akhir zaman, almarhum Syekh Fahmi Zamzam tu. Tuan-tuan ada, tuan-tuan pergi kat PKNS tu, cari satu buku peristiwa akhir zaman. 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kalau kita baca hadis 1 sampai hadis kedua, 40 ni, semua ada dah. Peristiwa akhir zaman tu maknanya Nabi bicara tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Maknanya kita dah terlalu dekat nak kiamat. Maka dah semua dah ada. Semua dah ada dah. Baca daripada hadis pertama sampai hadis yang ke-40, semua dah ada. Habis apa tanda ni? Kita sedang menunggu tanda yang paling dekat. Tanda apa? Tanda besar kiamat. Iaitu lahirnya atau munculnya Imam Mahdi. Lahirnya Imam Mahdi. Ada setengah orang mengatakan begini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhati, ulama'-ulama' besar dunia, kalau tahun tu, contohnya, tahun ni atau tahun depan atau tahun satu lagi, ramai ulama'-ulama' besar turun ke Mekah. Ibadah haji. Kemungkinan katanya, tahun itulah akan muncul Imam Mahdi. Maka katanya, wallahualam, ni kajian, tuan-tuan sekalian, dia kajian ni, kita yang tak buat kajian ni, kita dengar je lah. Kalau kita nak terima, tak nak terima, tak ada masalah. Tapi orang yang buat kajian tu, dia bagi tahu, seumpama tu katanya dalam 1 tahun, 2 tahun yang terdekat ni, akan muncul Imam Mahdi. Wallahualam. Muncul yang betul. Yang tak betul banyak dah. Yang tak betul dah ramai, tuan-tuan. Sini tak ada. Yang mengaku dah ramai. Saya di Surau Taqwa, Taman Chin Leong. Tapi dah agak lama juga dah, tuan-tuan sekalian, mungkin 5 tahun dah. Lepas saya mengajar di situ, dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, boleh. Lepas mengajar ni, Ustaz boleh tunggu sekejap?" Saya kata, "Boleh." Keluar daripada surau, dia tarik ke belakang sikit. Tarik ke belakang. Ni saya dah cerita, ada tempat lain saya dah cerita. Dia kata, "Ustaz, boleh tak saya tanya?" Saya kata, "Boleh." "Boleh tak Ustaz bagi tahu apa yang ada dalam hati saya?" Saya kata, "Apa, Ji?" "Boleh tak Ustaz bagi tahu apa yang sekarang ni yang ada dalam hati saya?" Saya kata, "Mana saya tahu?" "Ya, saya tak tahu." Ustaz bagi tahulah. Apa yang ada ni?" Saya kata, "Mana saya tahu, Haji. Kalau Haji nak bagi tahu dalam hati Haji ada apa," saya panggil Haji dia, "Haji bagi tahu je lah." "Betul ke Ustaz? Kalau saya nak bagi tahu ni, kalau Ustaz nak cakap pun Ustaz cakap. Tapi kalau Ustaz tak nak cakap, saya bagi tahu." "Oh, Ustaz tak apa. Haji bagi tahu lah." Dan dia kata, "Saya ni Ustaz, yang ada dalam hati saya ni. Saya ni nak bagi tahu, saya ni Imam Mahdi." Sudah. Tuan-tuan sekalian. Surau Taman Cilim. Imam Mahdi. Dalam awal 60-an rasanya. Ramai ni. Ramai. Tuan sekalian, awal 60-an. Saya pun cakap lah, "Habis kenapa Haji bagi tahu saya?" Sebab dalam hati saya ni, Ustaz salah seorang pengikut saya. Tuan-tuan sekalian. Saya pun kata gini, Haji, ya, Haji jangan terasa saya nak cakap ni, ya. Haji jangan terasa. Apa yang Haji buat ni salah. Saya cakap terus terang, tuan-tuan. Yang Haji cakap ni salah. Ya. Wallahualam, tuan-tuan sekalian. Kita pun tak tahu. Ya, salah, ni tak betul. Haji orang mana? Dia kata orang Banting. Ni lagi salah. Sebab orang Imam Mahdi ni orang Madinah. Orang Madinah, bukan orang Banting. Tuan-tuan jangan terasa pula orang Banting je. Ni bukan kita merendah-rendahkan orang Banting. Tak adalah sebab dia daripada Banting. Banyak lagi lah bercakap. Itulah antaranya. Ada. Dulu masa saya duduk terlibat dengan panel
akidah. Panel akidah tu forum, bukan panel akidah. Itu tu panel forum tu. Ada kami duduk orang pusing-pusing itu, ada seorang ustaz tu dia kata, ada tuan-tuan sanggup 3 orang dia pergi ke Jabatan Agama, suruh diiktiraf Imam Mahdi. 3 orang. Imam Mahdi ni seorang je. Ustaz tu cerita, saya kata ustaz jawab macam mana kat dia orang. Dia kata, yang setahu saya, setahu kami, Imam Mahdi seorang. Tuan datang ni 3. Gini, tuan duduk kat situ sekejap, duduk situ. Cuba tuan-tuan bincang, pilih seorang. Sebenarnya tuan-tuan, pilih seorang pun, 3 tu bukan. Tak apalah nak ceritanya bahawa tanda kiamat tu terlalu dekat, kata para alim ulama, kita sedang menunggu yang paling dekat. Tanda apa? Tanda kiamat besar. Gitulah tuan-tuan sekalian ya. Walau bagaimanapun, kita bercakap pasal kiamat ni, kenapa? Sebab dunia ni akan hancur. Siapa yang hancurkan dunia ni? Allah. Kemudian, kita akan dibawa ke akhirat. Bercakap macam ni pun, zikir. Oleh tuan-tuan, maknanya, ulama mengatakan zikir ni bukan sekadar kita kena ambil wuduk, letak sejadah, duduk situ, ambil tasbih. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan duduk bawa kereta dengan anak-anak, ingat Alhamdulillah hari ni cuaca, Alhamdulillah Allah bagi, Allah ya redupkan keadaan cuaca. Dah banyak hari dah, banyak bulan dah kita panah. Ingatkan tuan-tuan anak isteri pada Allah, keadaan-keadaan, sebab semua ni urus takbir Allah. Siangnya, malamnya. Itu dia kata. Baik, kemudian au hukmin min ahkamihi, ataupun kita bicara tentang hukum-hukum Allah. Ya, solat, tuan-tuan jangan lupa solat duha. Solat duha ni sunat. Nampak zahirnya kita pesan pada itu juga zikir. Kenapa solat? Solat pada siapa? Solat pada Allah. Kita jangan buat ni, benda ni makruh ni. Ya. Maka bercakap pasal makruh, pasal sunat, pasal haram, pasal halal, itu pun dikira zikir, kata ulama. Kerana benda-benda yang semua ini hasil daripada ketentuan Allah. Au fi'lin min af'alihi, ataupun kita bercakap sembang-sembang pasal perbuatan-perbuatan Allah. Dia macam banjir, kita kata ni Allah dah takdirkan. Dia nak buat macam mana walaupun panas dah Allah takdirkan. Allah semua ni daripada Allah. Itu pun au ghairi zalik, ataupun semua selain daripada tadi. Kita tak sebut nama Allah, kita tidak sebut sifat Allah, kita tidak bincang pasal hukum hakam Allah, kita tidak bincang segala perkara berkaitan dengan perbuatan Allah selain daripada itu. Tetapi perkara yang kita sebut, kita bercakap, kita buat, kita bertindak, mimma yutaqarrabu bihi ilallah, segala benda yang mendekatkan kita pada Allah. Itu pun zikir. Contoh, kita tak buat apa-apa, kita pun pergi ke kedai, kita beli apa-apa, jumpa orang miskin, kita bagi beras, kita ada sebut Allah tak? Tak ada. Sebut hukum Allah? Tak ada. Kita buat satu perbuatan yang tak ada sebut pun daripada ini, tak ada satu pun yang tersenarai di sini. Tapi menyebabkan dengan sedekah kita itu, kita dekat dengan Allah. Itu pun zikir. Baik, tuan-tuan berjalan tadi. Daripada rumah, berjalan pergi ke surau. Nak buat apa kat surau? Nak ingat Allah dengan solat. Tuan-tuan duduk berjalan tu pun zikir. Sebab tu gugurnya dosa-dosa kita tadi. Ada ringan sikit tak rasa? Tak ada. Saja saya beritahu. Tak adalah ringan sikit. Maksud, zikir pada Allah. Kita duduk ni. Tuan-tuan duduk dengar kuliah ni majlis apa ni? Majlis zikir. Apatah lagi tuan-tuan sambil duduk pegang tasbih, pegang kaunter, subhanallah. Lagi lah, mau tambah-tambah zikir. Tuan-tuan duduk saja ni, tak ada apa-apa ni. Ya, adalah duduk saja dengar. Ini pun semua ni, daripada awal tadi sampai akhir ni, majlis zikir. Apa hasil dia tuan-tuan? Dalam satu hadis Nabi, kalau saya baca agak panjang hadis tu. Sampai akhirnya, bila mana ni malaikat ada ni. Malaikat sedang mencatat nama-nama kita berada dalam apa? Dalam majlis zikir. Lepas ni malaikat naik ke langit, dalam satu hadis sahih, tuan-tuan sekalian, naik ke langit, yang malaikat sayyarah. Malaikat ni dia ada banyak. Ada nama malaikat rahmat, ada nama malaikat maut. Salah satunya malaikat peronda. Dalam bahasa hadis, sayyarah. Sayyarah ni dia ronda, dia pusing. Dia jumpa satu majlis zikir, dia akan panggil segala malaikat yang sedang mencari majlis zikir, dia datang beramai-ramai. Kemudian dia buat catatan, akhir sekali dia pergi jumpa Allah. Cuma ada satu laporan, banyak laporan tuan-tuan. Kalau nanti saya datang lagi sekali, saya kongsi pada tuan-tuan. Hadis tu agak panjang, kita baca sebentar lalu. Baik, kemudian dia senarai semua. Last sekali, dia kata apa ya Allah? Dia kata, wahai Allah, dalam majlis tadi, ramai-ramai kita ni, ada seorang dia kata, wahai Allah. Yang seorang ni dia datang bukan nak majlis zikir, bukan nak kuliah pagi. Mungkin dia lalu depan tu, dah orang azan, dia pun singgah.
Ada tak dia niat nak buat nak kuliah? Tak ada. Cuma bila mana ada kuliah, dia duduk juga sekejap, tuan-tuan sekalian. Padahal dia datang bukan nak dengar kuliah pun. Ya, kita pernah tuan-tuan, kadang-kadang kita lalu balik kampung, tiba-tiba azan. Nak berhenti ya. Tiba-tiba berhenti, ada orang kuliah. Duduklah dulu. Dengar kuliah sekejap, maghrib. Maka tak termasuk dalam majlis yang asalnya datang. Maka malaikat pun tahu tuan-tuan orang ini. Dia kata, wahai Allah, ada seorang, ada fulan, dia bukan majlis, duduk dalam majlis itu, dia sekadar singgah. Macam mana dia ni? Maka Allah kata, aku ampunkan dosa dia semua sekali. Termasuk yang sudah sedia ada. Maknanya tuan-tuan, kita balik nanti ni, dosa kita Allah ampun semua. Sebab apa? Majlis zikir. Jadi majlis zikir ni bukan sekadar yang kita sebut tadi lah, ataupun zikir ni bukan sekadar kita apa yang kita bincang, ya, la ilaha illallah dan sebagainya. Boleh tuan-tuan sekalian ya. Jadi yang terakhir saya baca. Okey lagi, masa okey lagi tuan-tuan. Okey lagi ya. Dalam 5 minit lagi. Boleh ya? 5 minit ke 50? 5 minit cukup lah tak? Ya? 15? Ya. Yang tu betul. Dosa syirik. Yang tu sudah maklum. Yang tu tak terampun kalau kita tidak kembali bertauhid kepada Allah. Kalau hidup dan berterusan dalam syirik. Allah ampun. Allah ampun. Dia dosa syirik ni ialah selama mana kita berada dalam syirik itu, maka tidak diampun dosa kita. Tapi kalau kita sudah bertaubat dan kembali bertauhid kepada Allah, ya, maka Allah terima. Cuma yang tidak diampun itu ialah dosa yang kita kata berterusan dalam keadaan syirik. Itulah. Cuma saya nak sebut sedikit. Dosa yang Allah ampun tadi, dosa kecil. Adapun dosa besar, tengok kategori. Kalau dosa besar kita dengan Allah, itu bertaubat sahaja. Tapi kalau dosa besar kita dengan Allah dan terlibat dengan manusia sekali, yang tu, yang terlibat dengan manusia tu, masalah apa? Masalah harta, kena pulang balik lah. Masalah mengumpat, kena pergi minta halal. Mengumpat ni tuan-tuan sekalian, ada satu perkara yang agak pelik ulama tulis. Mengumpat ni bukan minta maaf. Ya? Maafkanlah saya, Tuan. Saya pernah mengumpat, Tuan. Tak boleh. Minta halal. Istahallahu, kata ulama. Apa makna minta halal? Yalah, minta halal. Kenapa minta halal? Sebab kita dah makan daging dia. Subhanallah. Ya? Fitnah tidak, fitnah ni kita kena bagi tahu, kita fitnah apa kat dia. Contoh dunia sekarang ni, fitnah dalam media massa tu kan. Yang tu kita kena khabarkan balik. Buat kenyataan balik, tuan-tuan, yang saya tuduh si fulan, saya fitnah si fulan, sebenarnya dia adalah fitnah. Maka saya tarik balik fitnah saya itu dan saya memohon maaf secara terbuka. Kenapa? Kerana dia fitnah satu dunia. Dia kena tulis balik dalam Facebook bahawa dia telah fitnah dan dia minta maaf dengan orang tersebut. Tapi kalau mengumpat, pergi jumpa dia, minta halal. Tuan, tolong halalkan saya. Sebab saya pernah mengumpat, Tuan. Okey ada? Tapi yang kita maksudkan tadi, ya Allah ampun semua tadi, semua dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil, tuan-tuan, kalau himpun banyak-banyak, jadi besar juga. Jangan main-main. Alah, dosa kecil aja. Jangan, tuan-tuan. Kalau dah seguni, dah 2 guni. Wallahualam. Okey, saya sambung di sini dah. Maka di sana, tuan-tuan, orang-orang yang dikatakan Allah buka mata hati dia. Kasyaf. Mengatakan, anna zikra afdalul a'mal. Zikir ni adalah seafdal-afdal, seutama-utama amalan. Walakin lahu aidan kusyurun salasah. Akan tetapi, zikir ni dia ada kusyur. Kusyur ni, kalau terjemah biasanya, kulit. Dia ada lapisan-lapisan kulit. Ada berapa lapisan? Ada 3 katanya. Ba'duha aqrabu lilubbin. Sebahagiannya lebih dekat kepada isi. Ya, dia ni kiasan, tuan-tuan. Imam Ghazali buat kiasan. Saya terjemah mudah pada tuan-tuan. Hati kita ni, lapisan luar tu, yang paling luar itulah nama qalbu. Yang ni yang selalu berubah-ubah. Masuk ke dalam sikit namanya fuad. Fuad. Sebab tu kadang-kadang Allah sebut dalam Quran, inna sam'a wal basara wal fuad. Inna sam'a, pendengaran. Wal basara, penglihatan. Allah tak kata telinga. Ada waktu Allah kata telinga. Di telinga ni ada apa? Ada pendengaran. Di mata ada penglihatan. Di hati ada isi hati tu. Dia panggil fuad.
Dalam tu ada lapis yang ketiga namanya sir. Tapi ada setengah ulama, sir ni bukan lapis yang ketiga dah. Dia lapis yang paling, yang antara yang paling dalam. Tapi ada lagi dalam tu dinamakan sirrus sir. Ya, batin kepada batin hati. Disebutnya batinul batin ataupun ada lagi batinul bawatin. Ni istilah-istilah lah tuan-tuan. Walau bagaimanapun kalau kita zikir kita akan terasa. Kadang-kadang dalam bahasa Malaysia kita ni, bahasa bercakap lah tuan-tuan. Jauh di lubuk hati. Ada ke? Ada. Hati kecil, hati besar. Benar tak? Hati kecil ni, dalam ni. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat Quran. Allah mengatakan, ya'lamu sirra. Yang tadi fuad. Yang saya baca ayat Quran tadi fuad. Inna sam'a wal basara wal fuad. Ada ayat Quran lagi. Inna Allah, apa ni? Allah ni, ya'lamu sirra. Allah ni, dia tu hanya maha mengetahui asir. Sir ni ialah kalau terjemah bahasa Melayu, rahsia. Rahsia apa? Rahsia yang tersimpan di dalam batin hati. Dalam fuad tadi. Wa akhfa, ada satu lagi ayat perkataannya yang tersembunyi di dalam rasio hati itu lagi. Rasio di dalam rasio dan yang tersembunyi di dalam rasio. Ni wallahu alam tuan-tuan ya. Tapi kalau kita nak belajar ni secara detail dia panggil ilmu tasawuf. Tapi maknanya dalam, jauh ni. Sebab tu sampai satu tahap saya ada pengalaman sikit lah tuan-tuan. Banyak kali saya ikut syekh saya, dia panggil suluk. Tapi kalau Tariqah Syaziliyah dia panggil khalwah. 3 hari 2 malam. Dia khalwah ni ialah bersunyi-sunyian dengan Allah, itu khalwah. Yang khalwat tu Allah alam lah tuan-tuan. Ada dalil tak? Kan dalil ada hadis Nabi yang 7 golongan yang Allah akan payung akhirat nanti. Ingat lagi tak hadis tu? Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah akan payungi kita di akhirat nanti di saat tidak ada bayangan kecuali hanya bayangan Allah. Yang pertama al-imamul adil, imam pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah pada Allah. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada orang ni hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Dia pergi ke mana pun dia cari masjid dulu. Dia pergi ke mana pun berhenti R&R pun padahal lapar. Dah jalan jauh. Lapar ni pergilah makan dulu. Tak, dia tak pergi makan dulu. Dia pergi ke surau dulu, dia solat dulu. Hati dan jiwa terikat dengan masjid. Tak apalah tuan-tuan, kena baca semua ya. Apa lagi? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang berkasih sayang, dia bertemu kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah. Kadang-kadang kita kata, malam ni ada kosong ke? Ada free ya? Okey free. Mari kita pergi minum. Sebenarnya bukan nak minum sangat pun, dia rindu kat kawan dia tu kerana Allah. Ni tuan-tuan, minum kat rumah pun boleh, bila-bila masa pun boleh, tapi dah lama tak jumpa, nak bertemu kerana orang ni Allah akan payungi dia di akhirat. Kemudian apa lagi? Yang keempat, yang kelima, rajulun talabahum ra'atun zata mansabin wa jamalin. Ada seseorang yang digoda oleh perempuan yang cantik. Bukan setakat cantik, kaya. Ni tuan-tuan dunia sekarang ni kan, orang perempuan kaya-kaya tau. Ada budak tu umur 18, dia punya zakat dia 300,000. Dia orang sekarang, dia bijak budak-budak kan, dia, ni zaman dia ni, zaman ni tuan-tuan. Dia duduk rumah main kita kan dia main telefon, rupanya dia buat duit. Kaya. Tak apalah, bukan nak kaya tu. Ada satu orang ni, seorang perempuan yang begitu sekali cantik, yang ada kedudukan. Ya, ada kedudukan, kemuliaan, wamal, dan dia ada harta yang banyak. Dia mengajak untuk melakukan zina. Lelaki tu cakap apa kat dia? Inni akhafullah. Aku tak nak, aku takut pada Allah. Allah pilih dia. Kemudian yang ke-6, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, hatta la ta'lama yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Ya, maknanya tangan kanan dia tak tahu, tangan kiri dia tak tahu, tangan kanan dia bersedekah. Maknanya sedekah yang sembunyi. Tuan-tuan, sebab tu kena ada waktu-waktu tuan-tuan datang pukul 3 pagi contohnya lah. Biar tak ada orang semua sekali. Contoh, tuan-tuan masukkan duit. Ataupun tuan-tuan bagi pada siapa, tak perlu ditulis dalam Facebook, tak perlu ditulis di up dalam media massa lah. Ni kadang-kadang Alhamdulillah hari ni ambil gambar. Apa? Bagi barang kat orang. Boleh tak boleh? Boleh. Bukan kata tak boleh. Tapi kita rugi dari segi kelebihan. Tapi kalau kita bagi beras kat orang, bagi bantuan pada orang, orang tak tahu, kita yang bagi, Allah pilih kita, Allah akan payungi kita pada akhirat nanti. Boleh. Boleh, tapi hilang kelebihan.
Ni bab kelebihan. Pahala boleh. Boleh. Pahala tu boleh. Tapi yang kita cerita ni, orang yang Allah akan pilih untuk diberi kelebihan, kerana apa? Kerana dia nak dia dengan Allah sahaja. Boleh. Dua-dua boleh. Tuan-tuan jangan salah faham. Sebab ada orang kan, bila mana dia nak bersedekah, dia buat replika cek tu. Besar pintu lebih kurang ya. Supaya nampak ambil gambar. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi di situ, dia sendiri kena jaga sungguh-sungguh hati dia agar, yang ni kena jaga ni. Tapi yang seorang lagi, dia boleh juga nak pamerkan sedekah dia pada orang ramai. Tapi tidak, tuan-tuan sekalian. Dia sembunyi-sembunyi. Kenapa? Itu hanya dia nak dia dengan Allah. Orang ni Allah pilih dia. Baik, saya nak cerita yang ketujuh ni. sebab orang hadis tu susunan dia yang ketujuh. Khalwah tadi. Rajulun zakarallahu khalian. Seseorang yang dia berzikir pada Allah khali. Khali ni dalam bahasa Arab yang disebut khalwah tadi. Bersunyi-sunyian hanya dia dengan Allah. Tuan-tuan duduk seorang-seorang dalam bilik. Ya, tak ada siapa, isteri tak ada, anak tak ada. Dia tak ganggu, tuan-tuan kunci bilik, tuan-tuan berzikir pada Allah. Fafadat ainah, sehingga mengalir air mata dia. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai khusyuk, mengalir air mata tuan-tuan, sedih, menangis. Menangis ada dua. Satu menangis kerana rindu Allah. Ya, dia kalau zikir la ilaha illallah ni dia akan lahir kerinduan, tuan-tuan. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, tuan-tuan tolong amal 1,200 kali satu hari satu malam. Tuan-tuan nak baca bila bacalah dekat-dekat nak tidur. Kalau kita baca dekat nak tidur 1,200 ni tuan-tuan, saya rasa tak sampai 10 minit, 5 minit selesai dah. Tuan-tuan Allah, yalah betul ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1,200. Sekejap aja tuan-tuan, betul. 5 minit lebih kurang. Paling lama pun 10 minit. Allah akan hadiahkan pada tuan-tuan kerinduan kepada Allah. Rasa nak solat, rasa nak baca Quran. Kalau baca Quran pun rasa tak nak berhenti. Kerinduan. Maka baik, apa yang saya nak sebutnya? Perkataan khalian tadi. Akhir sekali fafadat ainah. Pertama, kenapa dia menangis? Rindu. Yang kedua, kenapa dia menangis? Mungkin dia rasa takut, rasa gerun pada Allah. Macam sekarang ni kan, kita dah dekat ni tuan-tuan. Bila-bila masa saja Allah akan jemput kita. Agak-agak tuan-tuan rasa apa? Satu sudut rasa nak juga pergi sebab lama dah kita nak jumpa Allah. Yang tu. Tapi ada orang takut. Tapi kalau kita ni, takutlah tuan-tuan, dosa banyak. Takut. Tapi tak apalah. Takut ke rindu ke menangis air mata. Orang ni Allah pilih di akhirat nanti. Allah akan payungi dia dengan arash Allah. Tapi saya nak bagi tahunya, orang kata, mana dalil khalwah? Inilah dalil khalwah. Hadis sahih. Perkataannya khalian. Apa makna khalwah? Bersunyi-sunyi dengan Allah. Kha baca baris atas. Huruf kha, huruf tebal. Huruf isti'la. Ya? Huruf isti'la, huruf tebal. Okey ya? Maka baca khalwah. Itu bersunyian dengan Allah. Kalau baca dengan huruf K, khalwat, itu yang kena tangkap. Itu khalwat. Yang kena tangkap. Khalwat. Ataupun bahasa lain, suluk. Apa makna suluk? Kita duduk dalam satu proses membawa hati dan dalaman kerohanian kita menuju Allah, mengenal Allah. Okey. Saya ikut beberapa kali yang syekh saya. Mungkin saya pernah cerita pada tuan-tuan. 3 hari, 2 malam. Kadang-kadang 4 hari, 3 malam. Zikir Allah. Ya, berhenti solat dengan makan. Selebihnya zikir. 3 hari 2 malam. Duduk. Kita seorang lah. Orang ni bilik ni bilik ni. Akan sampai satu masa, tuan-tuan, bila mana kita keluar daripada suluk tadi, hati kita ni dia macam tak nak berhenti. Kita zikir Allah, Allah. Gitu kan? Dia ada selang-selang Allah, Allah. Tapi hati itu bila mana kita keluar dia jadi Allah. Dia tak berhenti. Ni saya boleh ni saya kalau saya buat tak berhenti ni. Tapi dalam tu dia tak berhenti, tuan-tuan. Sampai satu tahap lagi perkataan tu seolah-olah dia menjelubungi kita semua. Allah. Dia menjelubungi. Ya. Dia sebati. Macam dia jadi itu. Saya kata, macam ni rupa-rupanya. Barulah bila mana kita faham apa yang disebut, rupa-rupanya masa kita duduk zikir 3 hari 3 malam tu dia tembus. Dia masuk ke batin-batin hati kita ni. Akhir sekali dia jadi macam, dia menyelubungi kita, tuan-tuan.
Kadang-kadang bila mana kita pejam tu kita rasa duduk dalam satu ruang yang satu ruang yang ruang tu semua ingat Allah. Allah. Dia jadi macam tu. Itu sedikit pengalaman lah. Selebihnya nak cerita, bukan tak nak cerita, tapi ada sesuatu yang hanya merasai, tak mampu kita nak ungkapkan. Macam mana benda? Itulah yang sedikit. Barulah kita, macam ni Imam Ghazali bagi tahu bahawa zikir ni dia akan berpindah, dia masuk makin dalam, akhir sekali dia menguasai diri kita, akhir sekali kita tenggelam. Tenggelam itulah barangkali pada pandangan kita yang ulama sebut fana. Fana tu. Zauq ni rasa sedap. Zauq dia ada dua perkataan bahasa Arab. Kalau sedap di lidah, lazat. Rupanya kita cakap Arab. Lazat. Lazat tu bahasa Arab. Sedap di lidah. Kalau sedap di hati, dia panggil zauq. Zauq, sedap. Tapi ini bukan sedap ni. Kita tenggelam dalam kalimah tu. Tenggelam. Seolah-olah, ni kalau kita pejam mata lah. Kita duduk diselubungi oleh ingatan rindu kita kepada Allah tu. Gitulah. Lebih kurang. Ya. Ada kat Bukit Bintang ada. Kalau nak rasa boleh pergi tu, cepat sikit tu. Saya pernah satu kali kawan pusing kat situ. Tengok-tengok, zauq ada kat sini lah. Betul sikit. Tak tahu ya? Ada. Bagus, Tuan Haji pun tahu juga ya. Ada kat situ. Tapi itu bukan tu. Yang tu bukan zauq tu. Yang tu tak kena gaya. Tapi tak nak bagi tahunya, perkataan zauq tu ialah seronok di hati. Sebab zikir. Okeylah. Cukup dulu tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Ada soal, silakan. Sekejap, soalan. Posisi berzikir, kedudukan kita. Maksudnya menghadap kiblat ke apa, ataupun kedudukan berdiri atau bangun. Okey. Hukum dia harus. Kalau tak silap saya, tuan-tuan sekalian, dalam ni saya tulis ke depan ni. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, bukan. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allazina, orang-orang yang yadhkuruna Allah, mereka berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim, dan dia boleh masa-masa baring. Mana kita nak tidur tu, boleh tak berzikir masa nak tidur? Boleh. Boleh. Boleh tak masa duduk? Boleh. Berdiri boleh? Boleh. Tapi berdiri ni dia akan macam tu, satu bab kedudukan zikir. Yang kedua, boleh tak bergerak-gerak masa zikir? Dia ada dua. Satu, saya dulu tuan-tuan masa duduk di pondok Tuan Guru Haji Daud Mahligai Melur, Kota Baru, Kelantan. Masa tu saya umur 11 tahun lah. Itulah kali pertama saya jumpa. Masa tu Tok Gurunya Khamis malam Jumaat dia buat majlis zikir. Termasuklah zikir yang tadi lah. Berdiri. Berdiri. La ilaha illallah, berdiri. Maka, dia bagi tahu lah, ni antara dalil dia. Zikir berdiri. Cuma, bila mana berdiri, dia akan bergerak. Okey, gerakan zikir ni dia satu arah. Kalau contoh, depan belakang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau kalau ke kanan, ke kiri kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak boleh dua. Tak boleh dua. Contoh dua, dia gabung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, depan belakang kiri kanan. Itu menari. Dia satu gaya je, ke depan belakang. Macam kita dah, la ilaha illallah, ke depan. Ataupun kiri kanan. Salah satu. Itu gerakkan dalam zikir. Tapi boleh tak bergerak dalam zikir? Boleh. Boleh tak berdiri dalam zikir? Boleh. Dalil tadi lah ayat Quran tadi. Surah Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ayat itu. Itulah kedudukan. Boleh. Sebab tu kata Imam Ibn Abbas, dia sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata zikir ni adalah amalan yang paling utama. Kenapa dia paling utama? Kerana dia tidak ada halangan apa-apa pun. Ada wuduk boleh, tak ada wuduk boleh. Orang perempuan dalam keadaan suci boleh, dalam keadaan datang bulan pun boleh. Itu zikir. Dan dia tidak ada batas. Adapun amalan solat, baca Quran, dia bila? Dia ada batas dia. Solatlah paling nampak.
Dia ada batas. Berapa? 2 rakaat. Berapa? 3 rakaat. Paling banyak 4 rakaat Zuhur dan Asar. Kalau solat sunat tu, okeylah, dua. Tapi masa apa? Masa-masa tertentu ada waktu haram solat. Okey? Tapi zikir tak ada waktu haram. Zikir tak ada waktu haram, zikir tak ada batas, dan zikir ni boleh semua keadaan. Termasuklah yang ditanya tadi, masa kita duduk, bawa kenderaan. Boleh, semua boleh. Itu kata Imam Ibn Abbas dalam satu kata-kata beliau lah dalam kitab Haqiqat yakni tasawuf. Cuma ada orang tanya, macam mana dengan adab-adab zikir? Adab-adab zikir ni dia menambahkan nilai zikir. Kadang-kadang, boleh tak? Ustaz, saya tak ada wuduk. Lepas tu kereta saya pula tak menghadap kiblat. Ke sana je. Boleh. Itulah keutamaan zikir. Wallahu a'lam. Soalan tadi apa? Dalam keadaan para sedang. Kawan. Maksud tak boleh nak kawal tu, nak kawal apa? Perasaan? Niat Allah. Kita terlupa terkonti. Saya terkonti kita kawal. Memang susah. Ya, betul. Iaitu yang kita sebut tadi, kita kena ada latihan dia. Latihan dia. Kena ada istiqamah. Dan sebenarnya dia ada dua perkara. Pertamanya, kalau kita nak hati kita ingat Allah, minta langsung dengan Allah. Solat hajat, minta dengan Allah, minta Allah akan bagi. Cara yang kedua ialah melalui bimbingan murabbi mursyid. Kena ada bimbing. Ada guru dia. Setiap ilmu, setiap amal, mesti ada guru. Ya. Ilmu, nak beramal mesti ada ilmu. Ilmu kena ada guru. Nak beramal dengan ilmu, kena ada guru kerana membimbing amalan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dulu, iman mereka hebat. Kerana mereka ni belajar ilmu dengan baginda Nabi dan dibimbing oleh baginda Nabi. Dan Nabi ni ada pewaris. Dan pewaris ni, bila mana kita bercakap pasal waris, dalam harta pusaka, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6. Maka ulama'-ulama' ni, walaupun mereka pewaris Nabi, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Dan antara ulama' yang paling tinggi mendapat warasah kenabian ialah ulama'-ulama' yang sampai ke tahap awliya'-awliya', yang mereka ni boleh membimbing kerohanian. Mursyid. Mana dalil mursyid? Oh, kata, ada dalil mursyid kau Ustaz? Yalah, kan ada ayat Quran tu. Wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Ni ada mursyid. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang mampu membimbingnya sekalipun dibimbing oleh wali mursyid. Wali mursyid. Maknanya, ada tak wali mursyid? Ada. Tapi bukan mudah lah tuan-tuan kan. Nak jumpa. Bagaimana cara? Kena berdoa. Tapi maknanya nak bagi tahunya, mesti ada ilmu, dan ilmu mesti berguru. Dan mesti guru tu pula, guru yang dinamakan murabbi mursyid ataupun wali mursyid. Masa tu kita bolehlah mengawal. Sebab kita sendiri ni sebenarnya lemah, macam Tuan Haji sebut tadi. Kita terlalu lemah. Kadang-kadang nak kawal hati kita sendiri pun tak boleh. Itulah lemahnya kita. Macam kita lah, macam doktor lah kan. Doktor ni, kalau dia sakit, dia kena jumpa doktor lain. Ke dia ubat dia sendiri kat rumah? Tak ada lah tuan-tuan. Kita pun tahu lah, doktor makan ubat sendiri. Tak boleh. Dia kena jumpa doktor. Tambah-tambah jantung dia sakit. Dia kena jumpa doktor lain. Samalah kita pun. Kena ada doktor. Okeylah, setakat tu dulu insyaAllah. Dah lebih 15 minit dah. Tadi kata 15 minit. Okeylah insyaAllah. Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.